Bab orang menggosok tangannya di tanah atau di bumi bila dia telah beristinja, bila dia selesai beristinja. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke tempat sunyi, yakni untuk buang air, ataituhu bima'in, saya bawakan kepadanya air, fi taur, dalam satu bekas, au rakwah, ataupun rikwah, itu bermakna bekas juga. Fastanja, maka baginda beristinja, yakni dengan menggunakan air tadi. Abu Daud berkata dalam hadis Waqi', kemudian baginda menyapu tangannya di tanah ataupun di bumi. Kemudian saya bawakan kepadanya bekas lain, satu bekas lain, maka Nabi SAW mengambil wudu, yakni dengan menggunakan air dari bekas yang lain itu. Abu Daud berkata hadis Aswad bin Amir lebih sempurna. Hadis Aswad bin Amir lebih sempurna. Bab siwak, berus gigi, diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia memarfu'kan hadis ini, yakni mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Sebenarnya laula an asyqa 'alal mu'minin, kalau tidak kerana saya akan menyusahkan, kalau tidak kerana saya takut saya akan menyusahkan orang-orang mukmin, nescaya saya menyuruh mereka, memerintahkan mereka mentakhirkan, yakni melewatkan isyak dan berus gigi ketika setiap kali hendak sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, katanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau tidak kerana saya takut akan menyusahkan umat saya, nescaya saya menyuruh mereka atau memerintahkan mereka berus gigi inda kulli salatin, ketika setiap kali sembahyang, ketika setiap kali hendak melakukan sembahyang. Abu Salamah perawi ini berkata, saya melihat Zaid duduk dalam masjid, berus gigi berada di telinganya, di tempat penulis meletakkan pennya di telinganya. Fakullama qama ila shalah, setiap kali dia bangun untuk bersembahyang, istaka, dia akan berus gigi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Ini riwayat daripada bawah lagi, kita ambil bawah lagi sebab cerita ni pertanyaan orang bawah lagi. Riwayat daripada Muhammad bin Yahya bin Habban daripada Abdullah bin Umar. Katanya, yang dikata Muhammad bin Yahya bin Habban itu, saya berkata, apa katamu tentang berwuduknya Ibnu Umar untuk setiap sembahyang, sama ada dia dalam keadaan suci atau tidak suci? Kenapakah dilakukannya begitu? Faqala, maka berkata Abdullah, yakni Abdullah anak kepada Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar, haddatsatni Asma binti Zaid bin Al-Khattab menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah diperintah berwudu untuk setiap sembahyang, sama ada dalam keadaan baginda suci ataupun tidak suci.
Bila keadaan itu terasa berat kepada Nabi SAW, baginda diperintahkan supaya berus gigi pada ketika setiap kali hendak sembahyang. Maka Ibnu Umar berasa dia mampu, kerana itulah dia tidak meninggalkan wudu untuk setiap kali hendak sembahyang. Abu Dawud berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Ishaq. Katanya Ubaidullah bin Abdullah, Ubaidullah bin Abdullah, bukan Abdullah bin Abdullah. Bagaimana seseorang itu, bagaimana dia atau seseorang itu berus gigi? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Burdah daripada ayahnya, Abi Burdah daripada ayahnya, yakni Abu Musa al-Ash'ari. Kata Musaddad dalam riwayatnya, Abu Musa berkata, Abu Musa menceritakan, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan meminta kenderaan dari baginda. Fara'aituhu yastaq ala lisanihi. Saya tengok Nabi SAW sedang gosok dengan berusnya, gosok dengan berus giginya di atas lidahnya. Kata Abu Dawud, Sulaiman berkata, saya masuk, ini Abu Sa'id, Abu Musa al-Khudri, Abu Musa al-Ash'ari ini ayah kepada Abi Burdah, iaitu Abu Musa al-Ash'ari berkata, ini mengikut riwayat Sulaiman. Abu Musa al-Ash'ari berkata, saya masuk menemui Nabi SAW ketika baginda sedang berus gigi. Ketika itu baginda meletakkan berus giginya di atas hujung lidahnya, sambil dia berkata, sambil dia mengeluarkan bunyi begitu, yakni yatahawwa, maksudnya semacam dia akan muntah, semacam dia nak muntah. Kata Abu Dawud. Kata Musaddad, ini adalah hadis yang panjang, saya ringkaskannya, Bilas kat tu. Tengok dulu pasal ni. Babur rajul yadluku yadahu bil ard idza istanja. Bab orang yang menggosok tangannya di bumi atau di tanah bila dia telah beristinja. Beristinja artinya menyucikan tempat keluar najis lah, sama ada dengan batu ataupun dengan air, itu dikatakan istinja. Lepas pada istinja tu, gosok tangan ataupun gonyoh tangan di tanah, pada tanah. Kenapakah Nabi SAW melakukan begitu? Ar-rajul di sini maksudnya yang asalnya ialah Nabi SAW. Kalau orang lain pun nak buat macam tu pun boleh juga. Maksudnya kita kenalah selepas istinja tu menjaga tangan kita supaya berada dalam keadaan sebersih-bersihnya, dalam keadaan yang paling cuci, dan tidak ada sedikit pun baunya. Cara yang paling ringkas untuk menghilangkan bau tu, yang paling mudah ialah gosok di tanah. Tanah itu juga boleh menghilangkan bau. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ni, banyak kemudahan. Sabun lah, sabun, guna sabun. Itu maksudnya. Nabi SAW, apa tujuan dia gosok tangan dia? Apa tujuan? Tujuan nak suruh hilang bau. Untuk menghilangkan bau ini, bukan tanah saja. Tanah ni pada ketika yang paling ringkas, paling tak ada, paling kurang, dia guna tanah. Maksud dia nak suruh hilang bau. Untuk maksud itu, kalau kita guna benda lain pun boleh juga, lebih senang.
ataupun lebih menyucikan lagi. Setengah-setengah sabun tu ada bau dia, wangi dia pula, menghilangkan langsung bau busuk. Itu tujuannya. Maka kita guna sabun tak apalah, tidak lari juga daripada asal maksud sunnah Nabi SAW. Tak lari. Baru-baru ni ada orang tanya, sebab sebelum pada ni ada hurai dah tentang sunnah apa ni, ittiba' sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah. Satu bentuk. Satu lagi ittiba' suri dan ittiba' hakiki. Ittiba' suri dan ittiba' hakiki. Apa beza dia ni? Di sini banyak benda ni. Kalau kita pakai kaedah ni, kita akan jumpa semua berguna. Kaedah ni tetap berguna bila-bila masa. Ittiba' suri artinya kita mengikut Nabi dalam rupanya yang asal, dalam bentuknya yang asal. Itu orang panggil ittiba', mengikut Nabi dalam rupa asalnya. Yang ni kalau Nabi macam di sini, lepas buang air, lepas istinja, gosok di tanah, kita pun buat lagu tu kata. Itulah orang panggil ittiba' suri. Ittiba' suri. Banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Walaupun perkara itu tidak berkait dengan agama, berkait dengan adat, berkait dengan keadaan sekeliling, resah masyarakat tertentu, kalau kita buat juga macam tu, ini orang panggil ittiba' suri. Ittiba' suri. Nabi makan roti, kita makan roti kata. Nabi naik kuda, kita naik kuda kata. Misalnya Nabi pakai jubah, kita pakai jubah kata. Dia pakai kain, kita pakai kain kata. Dia pakai selipar, ada selipar dia yang bentuk dia tersendiri, kita pakai selipar lagu tu kata. Dia ada sikat rambut, sikat tu daripada apa? Daripada gading. Kita pakai sikat rambut daripada gading juga. Dan begitulah seterusnya. Ittiba' suri orang panggil. Yang dia mengikut zahir Pak Nabi SAW buat ataupun yang berlaku kepada Nabi SAW. Ittiba' suri ni sampai ke peringkat Ibnu Umar. Nabi SAW pernah nak rebah licin, sebab licin nak rebah, dia buat nak rebah kata. Padahal dia tidak licin. Apalagi ketika Nabi SAW berhenti di mana-mana, dia bersemayam di situ. Oh, tu lagilah dia buat tempat tu. Kalau macam tadi, ini orang panggil ittiba' suri. Satu lagi ittiba' hakiki. Ittiba' hakiki, yang ni kita mengikut Nabi SAW dalam maksud dia, hak sebenarnya dia nak gapo, dia nak gapo, hak sebenarnya dia nak, kita ikut tu. Walaupun rupa dia, zahir dia tidak serupa, tetapi pada hakikatnya kita mengikut Nabi SAW juga, tidak lari daripada mengikut sunnah. Misalnya di sini, ni kita jumpa malam ni, iaitu kalau Nabi SAW lepas buang air, dia basuh istinja, dia gosok di tanah, kita tidak gosok di tanah, kita ambil sabun gosok. Ittiba' hakiki orang panggil. Walaupun tak ada di zaman dia tidak buat macam tu, tapi kita buat. Itu orang panggil ittiba' hakiki. Boleh. Tak lari daripada maksud dia. Sebab maksud dia kita perhati, semua ulama kata nak hilang bau. Mana lebih baik? Nak menghilangkan bau tu tanah dengan sabun, mana lebih baik? Kita tengok sendiri, kita terah sendiri buat. Mana lebih baik? Mana lebih menghilangkan? Bila kita cuba, kita dapati sabun lebih menghilangkan. Kita pun pakai sabun, tak pernah pun kita gosok di tanah, tak pernah pun. Adakah kita tidak mengikut sunnah? Kita telah meninggalkan sunnah Nabi? Jawabnya tidak. Ada kalanya dalam kehidupan kita ni, kehidupan dia berubah-ubah, semakin maju, semakin berubah. Alat-alat, bahan-bahan yang digunakan, sama ada makanan, minuman, pakaian, apa ni, berubah-ubah sama. Kalau tidak ada ittiba' hakiki, tak ada lah, kita tak ikut sunnah dah lah. Bila kita naik kuda, bila kita pakai roti, dan bila-bila banyak lagi benda-benda lain yang dia buat, kita tidak buat. Adakah kita sudah tinggal mengikut dia? Jawabnya tidak. Selagi kita tidak meninggalkan ittiba' hakiki, maka selama itulah orang panggil kita mengikut sunnah. Selagi kita tidak meninggal, ini kita kena faham ittiba' hakiki, mengikut kehendak Nabi SAW sunnah, maksud dia.
ataupun ruh sunnah. Ruh sunnah dia nak apa dia? Bahan tu, alat tu dia boleh berubah mengikut peredaran zaman. Maksud dia tu tetap sama. Macam di sini nak menghilangkan bau, kita guna sabun. Tidak ada ittiba' suri, tetapi ada ittiba' hakiki. Kita naik kenderaan, naik kapal terbang ke naik apa, tidak lari, kita tetap mengikut Nabi SAW dalam ittiba' hakikinya, bukan dalam ittiba' suri. Tapi dalam ittiba' hakiki, suri tak pernah Nabi SAW naik kapal terbang seperti kita, tak pernah. Tetapi adakah kita naik bercanggah? Jawabnya tidak bercanggah. Ittiba' hakikinya ada, iaitu setiap kali Nabi SAW naik kuda. Untuk apa dia naik kuda? Kalau berjalan kaki pun boleh sampai. Tujuan tak suruh cepat, nak suruh cepat itulah. Sekarang ni pada kereta, pada kapal terbang, pada kereta api, pada apa pun nak suruh cepat tu. Ada kan maksud tu? Bermakna kita masih mengikut Nabi SAW lagi dalam ittiba' hakiki. Ittiba' hakiki. Ini benda yang kita kena faham. Ittiba' hakiki. Banyak lagi yang lain. Kita akan selalu berjumpa ittiba' hakiki. Ada kalanya sampai satu peringkat tidak sesuai lagi, ittiba' suri itu tidak sesuai, memang tak boleh digunakan. Kalau kita guna, ketinggalan kita. Pada ketika itu boleh ditinggalkan ittiba' suri. Ittiba' hakiki tetap kita ikut. Selagi kita ikut ittiba' hakiki, selagi itu kita tidak bercanggah dengan sunnah. Ini luar. Selagi itu kita tidak bercanggah, tak boleh kita kata dia telah meninggalkan sunnah. Tak boleh. Selagi dia duduk buat tuntutan ittiba' hakiki. Ini ramai ni caru juga kurang faham. Sebab tu kita kena faham masalah ni. Baiklah. Ini juga termasuk di dalam adab beristinja, iaitu membersihkan bukan saja tempat keluar najis itu, lepas tu anggota yang kita gunakan untuk membersihkan tempat najis itu mesti dibersihkan pula. Dibersihkan itu ikutlah cara apa yang kita dapat, gunalah apa yang kita dapat, asalkan menghilangkan bau tadi. Itulah maksud bab ini, termasuk dalam adab lagi. Boleh jadi orang yang bukan Islam, dia tidak buat macam tu, tapi sekarang ni orang bukan Islam pun kuat jaga dari segi kebersihan dia. Dari segi kebersihannya kadang-kadang kalah kita orang Islam, kadang-kadang kalah. Sepatutnya mana orang Islam tu lebih lagi daripada orang yang bukan Islam. Sepatutnya. Sebab apa? Di setiap tempat mana tekanan untuk kebersihan ini ada sama. Baiklah, itulah maksud hadis ini. Kemudian hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Katanya Nabi SAW bila pergi ke tempat sunyi, itu maksudnya untuk buang air. Atau itu saya pergi, mana bila saya ada lah, ketika saya ada kan, saya lah yang akan bawa kepada dia. Mana tidak kata masing-masing sahabat ni masing-masing tarik diri, tidak. Masing-masing yang ada tu dia berasa sepatutnya dia mengambil peluang untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Bukan Abu Hurairah saja, orang lain pun macam tu. Orang yang besar-besar lagi daripada dia pun khidmat juga kepada Nabi SAW. Artinya dalam Islam ni khidmat orang kecil-kecil tu boleh, orang-orang bawah, budak-budak pun boleh, orang-orang muda pun boleh khidmat kepada orang yang lebih. Hak bawah khidmat kepada orang yang lebih tinggi. Itu kita dapati dalam hadis cukup banyak. Bila Nabi pergi, dia kata saya bawa kepada dia bima'in fi taur, dalam satu bekas kecil yang orang buat minum air, orang buat bubur makanan macam mangkuk gitulah, daripada apa? Daripada tembaga ataupun lain-lain. Rakwah tu pun begitu juga. Ada ulama mengatakan rakwah tu bekas daripada kulit, bekas air daripada kulit. Ada juga. Tak apalah. Yang pentingnya dia bawa pergi air. Nabi SAW pun beristinja dengan air itu. Macam mana Nabi SAW pergi? Cuba kita fikir. Bagaimana Nabi SAW pergi untuk buang air besar? Lepas tu Abu Hurairah bawa pergi tu ketika Nabi SAW sedang buang air ke? Takkanlah macam tu. Kalau tengah buang air, mestilah dia dedahkan aurat dia.
Takkanlah ketika tengah buang air besar. Kalau untuk buang air kecil saja, takkanlah sampai gonyoh tangan tu ke tanah, apa perlu? Ini tentu buang air besar. Tetapi Abu Hurairah pergi ni, tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun. Apabila bangun, kira-kiranya najis itu mana masih tidak hilang lagi. Tak apa nak ceritanya, tak apa. Apabila kita bangun, kita nak basuh, kita buang air satu tempat, kita nak basuh di tempat lain, kita bangun, kita berjalan sikit, tak apa, tak jadi masalah. Terutama kalau kita tengok di sini, Nabi SAW pergi tidak bawa apa-apa. Tentulah dia ambil batu ke untuk beristinja dulu, ambil batu, tentu sekali. Takkanlah dia tidak beristinja, takkanlah dia tidak buat persiapan. Ataupun dia kira dia akan balik ke rumah dia akan ambil air dan dia akan basuh. Artinya dia akan berjalan, dia tidak buat persiapan dulu. Maknanya boleh berjalan selepas buang air besar, berjalan. Tentu sekali bagaimanapun kita katakan Nabi SAW telah meringankan najis dia tu dengan menghilangkannya dengan menggunakan batu. Lepas guna batu, dia pun bangun. Tiba-tiba Abu Hurairah mari pada ketika itu menasabahlah, sebab tentu aurat dia sudah tertutup. Dia pun istinja dengan air. Bila istinja dengan air dalam bekas yang kecil, mungkin sedikit sebanyak bau tu ada. Mungkin sedikit sebanyak bau tu ada. Dengan sebab itu dia gonyoh di tanah. Dia gonyoh di tanah. Kalau katakanlah Abu Hurairah tak buat mari air, boleh jadi Nabi SAW akan selesai dengan batu tu saja. Ataupun dia balik ke rumah dia, dia beristinja dengan air di rumah dia. Artinya apa yang akan berlaku ialah dia berjalan jauh kat lah tu, berjalan, tak apa. Itu pun mengikut sunnah juga, tidak lari daripada sunnah. Tetapi kalau ada kemudahan dekat kita, apa perlu kita berjalan? Macam sekarang ni dalam bilik air tu sudah siap semua air, tak perlulah berjalan. Ini dalam keadaan ni, dalam suasana dia bawa pergi dalam bekas. Fastanja, maka dia beristinja. Yang ni kalau ada air dia akan guna, dia bukan tak guna. Kalau ada air dia akan guna. Abu Daud berkata dalam hadis Waqi', kemudian Nabi SAW menyapu tangannya di tanah. Sapu tangan dia di tanah dengan maksud tadilah. Kemudian saya bawakan satu bekas lain yang berisi air, dia pun ambil air semaya dengan menggunakan air tadi. Bawa bekas lain, adakah suatu kemestian? Tak bolehkah kalau guna bekas tadi untuk ambil air semaya pula? Sebabnya bekas tadi bukan jadi kotor. Tentu sekali kalau dia guna tangan kanan, bekas itu untuk basuh, tangan kiri yang dia gunakan untuk membersihkan najis itu secara langsung. Tangan kanan hanya pegang bekas tadi. Tentu bekas itu tidak jadi kotor. Kenapa ya Abu Hurairah dia bawa bekas lain pula, bawa pergi air? Adakah mesti kita kena guna bekas lain untuk ambil air semaya? Jadi kurang kau jadi makruh kau kalau kita guna bekas yang sama tu? Bekas tadi kita guna untuk bersuci. Lepas tu bekas tu, adakah jadi makruh kita nak guna bekas tu juga untuk berbuah air, buat ambil air semaya? Jawabnya tidak. Tidak makruh pun, boleh nak guna. Kalau katakanlah air banyak dalam satu bekas, lepas istinja, basuh najis, kita kata air masih baki lagi, tidak makruh pun air yang baki lagi kita ambil untuk buat ambil air semaya, tidak makruh. Ataupun air tak ada dah habis, bekas tu juga diguna ambil air lain, mari boleh juga guna bekas. Tapi kenapa dia mari bekas lain di sini? Jawabnya kerana bekas tu kecil. Jadi dia sudah bawa pergi air satu bekas. Nabi SAW pun istinja, dia pun pergilah, apa perlu tunggu situ, dia pergi ambil bekas lain lah, bubuh air tu yang memadai untuk ambil air semaya, dia buat mari bekas lain. Dengan sebab itu saja, kebetulan, bukan kerana bekas yang sama tu tak boleh digunakan. Boleh kan nak guna bekas tu pun boleh, tak ada makruh, tak ada apa, boleh. Cuma kenapa dia bawa bekas yang lain? Sebab dia tak boleh duduk situ. Kalau dia tunggu situ, macam mana Nabi SAW nak istinja? Mesti dia akan buka aurat dia pula. Tak ada guna Abu Hurairah duduk situ. Baik dia pergi ambil air lain buat mari. Itu kebetulan orang panggil. Bukan menunjukkan lebih baik guna bekas lain untuk ambil air sembahyang, untuk
basuh najis guna bekas lain, tidak syarat begitu, asalkan bersih cukuplah, asalkan bersih cukup. Qala Abu Dawud wa hadithul Aswad bin Amir atam, lebih sempurna. Baik, itu maksud hadis. Maksud hadis, apa yang tersebut di dalam matan hadis itu. Cuma ini dari sudut sanak pula. Kita nak tengok dari sudut sanak. Kadang-kadang bahasa anak ni dulu, kadang-kadang bahasa anak ni kemudian tak jadi masalah itu. Baik, kita tengok semula hazan ni. Imam Abu Dawud ambil hadis ini daripada Ibrahim bin Khalid. Siapa Ibrahim bin Khalid? Cuba kita tengok. Siapa Ibrahim bin Khalid? Di sini disebutkan Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman Abu Thawr Al-Kalbi Al-Faqihul Baghdadi. Abu Thawr. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh ke, kitab-kitab syarah hadis ke, selalu jumpa dia Abu Thawr. Dia ada mazhab dia sendiri, mujtahid. Ada mazhab dia sendiri. Abu Thawr, anak murid Imam Syafi'i, tapi dia ada mazhab dia sendiri. Abu Thawr namanya Ibrahim bin Khalid. Dia tidak lebih dikenali dengan nama dia, lebih dikenali dengan kunyah dia, iaitu Abu Thawr. Abu Thawr, ulama besar ni. Dia ambil daripada Aswad bin Amir. Aswad bin Amir ini pun tak apa, boleh, thiqah. Dia ambil daripada Syarik. Ni Aswad bin Amir ambil daripada Syarik. Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik Al-Kufi Al-Qadi biwasit. Abu Abdullah Saduq. Ibnu Ma'in Ijli Ibrahim Al-Harbi mengatakan dia ni thiqah. Thiqah, tetapi banyak melakukan kesilapan. Ingatan dia berubah bila dia memegang jawatan qadi. Bila dia jadi hakim di Kufah, ingatan dia jadi bercelaru. Azdi berkata kana saduqan, dia ni saduq, cuma dia cenderung daripada, dia tidak berada di atas landasan yang lurus, yakni dari segi akidah dia. Ghalil madhab, melampau dalam mazhabnya. Sayyi'ul hifz, ingatannya tak baik. Kathirul waham, banyak waham, celaru banyak. Muttaribul hadis, hadisnya tidak tetap. Tetapi oleh kerana dia ni perawi Bukhari, mana ulama juga terima dia. Tetapi kedudukannya begitulah, kedudukan dalam Bukhari pun bukan semua riwayat dia orang tidak pertikah. Ada beberapa riwayat dia orang pertikah dalam Bukhari pun. Dalam Bukhari pun orang pertikah riwayat dia. Buat tadi dia thumma dana fatadalla, dalam tafsir dia tafsirkan thumma dana tu fa'il dia tu Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah pergi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, lalu bergayut. Yang bergayut tu Allah. Waktu orang tidak senang dengan dia. Dialah riwayat dia, orang lain tak ada. Orang lain kata waktu tu Jibril, bukan Allah Subhanahu taala. Dianya kata Allah Subhanahu taala. Sebab itu orang tidak senang dengan dia. Tak apalah, tapi secara umumnya boleh diterima secara umumnya. Baik. Wa hadza lafzuhu, dan ini lafaznya. Lafaz Aswad bin Amir. Hadza lafzuhu, ini lafaznya. Lafazlah hadis akan datang yang akan disebut kan, adalah lafaznya. Nya tu balik ke mana? Balik kepada Aswad bin Amir. Bukan balik kepada Syarik. Balik kepada Aswad bin Amir. Ha tu isyarat tahwil sanad, yakni musing sanad, bertukar sanad. Isyarat kepada tahwil sanad. Maknanya satu sanad Imam Abu Dawud ambil asal ni lah, sampai kepada Syarik sekat tu. So lagi sanad dia ambil daripada tok guru dia lain pula, iaitu Muhammad bin Abdullah, tok guru kepada Imam Abu Dawud. Muhammad bin Abdullah mana?
Al-Mukharrami. Dia ni ambil daripada Waqi', dia ambil daripada Syarik. Syarik tadi juga bertemu di situ. Sanad ni bertemu pada Syarik. Imam Abu Daud ambil hadis ni melalui dua jalan. Satu jalan hak di atas tu sampai kepada Syarik juga. Satu lagi jalan melalui Muhammad bin Abdullah Al-Mukharrami, qala haddatsana Waqi' an Syarik, sampai kepada Syarik. Situ hak di atas lagi serupa sanadnya. Hak bawah ni je beza. Hak di atas lagi serupa sanadnya. Al-makna, ni istilah dalam Abu Daud selalu kita jumpa. Maknanya sama. Yang ni mereka, riwayat mereka berdua ni Syarik ni ada dua orang anak murid. Seorang Waqi', seorang lagi Aswad bin Amir. Dua orang anak murid. Dua orang anak murid ni riwayatkan hadis ni. Tetapi hadza lafzuhu, hak sebut ni lafaz dengan lafaz hak dia sebut ni, ini adalah lafaz Aswad bin Amir, bukan lafaz Waqi'. Tetapi maknanya sama. Makna riwayat kedua-dua orang ni, Waqi' ambil daripada Syarik, Aswad bin Amir ambil daripada Syarik, makna maksudnya tu sama. Lafaz ni lafaz Aswad bin Amir, bukan lafaz Waqi'. Sebab lafaz Waqi' lagu lain, beza sikit, walaupun maksudnya sama. Itu makna al-makna. Yani al-makna wahidun, maknanya sama. Maknanya sama. Kenapa ya Imam Abu Daud bagi dua sanad ni? Kenapa? Kalau mari pada bagi sah dapat kau nak rayak Abdullah dah makna dia serupa. Apa ya rayak ni dua-dua sanad ni? Apa faedah? Itulah kalau kita belajar kitab asal ni, dia kena bahalah dia baru kita nampak tujuan dia tu. Dia ada maksud. Ada maksud, bukan saya saja. Yang pertama maksudnya, Waqi' ni meriwayatkan daripada Syarik. Cuba kita perhati molek hak sanad yang kedua. Waqi' meriwayatkan daripada Syarik dengan an-anah atau secara an-anah. Haddatsana Waqi' an Syarik. An Syarik. Ni riwayat an-anah orang panggil. Hak lagi Aswad bin Amir tidak meriwayatkan secara an-anah. Tidak meriwayatkan secara an-anah, tetapi nun alif ada di situ. Lepas Aswad bin Amir nun alif, maknanya haddatsana Syarik. Jadi Aswad bin Amir meriwayatkan secara tahdits. Jadi dia kata haddatsana. Mana kuat? Kuat hak Aswad tu lah. Sebab dia kata haddatsana. Hak ni tidak kata haddatsana. Dia kata an. An itu menunjukkan tidak kuat. Boleh jadi ia diriwayatkan dengan an itu dhaif. Sebab apa? Boleh jadi putus. Ada orang di antara Waqi' dengan Syarik tu ada orang lain. Boleh jadi kalau riwayat dengan an. Tapi kalau kata haddatsana, tidak mungkin ada orang lain. Di antara Aswad bin Amir itu dengan Syarik tak ada orang lain. Kalau dia kata juga haddatsana, padahal ada orang lain itu, dia tidak dengar sendiri, pengkaji ulama pengkaji hadis akan cop dia. Ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tapi tak ada pun orang cop Aswad bin Amir ni tak boleh pakai kerana tu. Menunjukkan, dan bahkan ini istilah umum. Ulama hadis faham belaka ni. Kalau kata haddatsana, makna dia dengar sendiri. Dia tidak ambil melalui orang lain, tidak berlapis, tidak berlapis. Secara langsung dia ambil daripada Syarik. Sebab itu Imam Abu Daud ni mari riwayat Aswad. Apa tujuan? Tujuannya nak menguatkan riwayat Waqi'. Riwayat Waqi' ni kalau diandaikan ada putus ke, ada kurang ke, lemah ke sikit, tetapi oleh kerana ada dua jalan jadi kuat. Cerita ni kuat, boleh kita terima. Itu satu maknanya. Yang kedua, oleh kerana maklum Syarik ni muttarib, dia terlupa banyak. Maklum hal. Kalau ambil lama ke hak dia terlupa, hak dia celaru, hak ni. Tapi kalau ambil daripada dua orang, yang mana walaupun lafaz dia tidak sama, tapi maksud dia sama, ini menunjukkan orang anak murid dia ni sepakat. Syarik tidak celaru dalam masalah ni, dalam meriwayatkan hadis ini. Tidak celaru. Itu tujuan. Kita nampak lagu tu ya, nampak sebut gitu saja. Dia ada maksud tu, besar maksudnya. Sebab Syarik tadi kita sudah baca dah, Syarik bagaimana kedudukan dia. Dia banyak terlupa, banyak tersalah. Adakah ni termasuk dalam hak tersalah dia? Tidak.
Walaupun lafaz dia berbeza, tak apa, tak apa. Lafaz berbeza, maksud dia sama. Berapa banyak kita nak royak benda yang sama, kita royak dengan lafaz yang berlainan, tetapi orang yang kita cerita tu faham. Semua ni cerita benda sama. Lagu tu, itu orang panggil riwayat bil makna. Riwayat dengan makna tak apa, boleh diterima. Itu tujuan Imam Abu Daud nak bagi dua sana. Sampai kepada Syarik. Takut-takut kita kata kita tak boleh nak berapa pegang ni Syarik ni, dia ni terlupa lah, mau katalah ke lain. Tidak, memang maksudnya macam ni. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari. Habis setakat itu. Cuma ada salah lagi. Lepas pada Syarik itu, Syarik ambil daripada Ibrahim bin Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Yang ni anak seorang sahabat ni. Jarir bin Abdullah Al-Bajali tu sahabat. Anak dia nama Ibrahim. Hak ni daripada Ibrahim ni lah Syarik ambil. Daripada Ibrahim ni lah Syarik ambil. Ibrahim bin Jarir ambil daripada Mughirah, daripada Abi Zur'ah, daripada Mughirah, daripada Abi Zur'ah, daripada Abi Hurairah. Ibrahim ni ada disebutkan dia ambil daripada ayah dia sendiri, Jarir. Kalau disebutkan dia ambil daripada ayah dia, kebanyakan ulama tak sah pakai. Sebab apa? Tentu dia tak ada dengan ayah dia. Ni mengikut pengkaji hadis, dia kata Ibrahim ni tak ada dengan ayah dia. Ayah dia mati sebelum pada dia lahir lagi. Macam mana dia ambil daripada ayah dia? Mesti kena ada orang lain. Mesti dia kena ambil daripada orang lain. Dia tak boleh ambil secara langsung daripada ayah dia, sebab ayah dia mati sebelum dia lahir lagi. Kalau ada sebut ada sana, itu silap, tak betul. Siapa macam tu dia mau kaji, tak betul. Hak riwayat daripada ayah dia. Tetapi ini dia tidak riwayat daripada ayah dia, riwayat daripada Mughirah. Betul kan ni riwayat daripada Mughirah ni? Tak betul. Tak ada. Dalam kebanyakan hak lain, kitab-kitab lain tak ada Mughirah. Dalam kitab Abu Daud saja ada Mughirah. Dalam setengah-setengah kitab Abu Daud dia tak ada ni bubu Mughirah. Itu sudah dibaiki. Tapi dalam hak asal ada hak asal. Ini mengikut ulama kesilapan penyalin nya terbubuh ni nama Mughirah. Sebenarnya tak ada. Ibrahim bin Jarir ambil daripada Abi Zur'ah. Ambil daripada Abi Zur'ah. Bukan ambil daripada Mughirah. Mughirah tu tak ada. Sebab itulah dalam Badlul Majhud dia sebut, dalam Nasa'i dan Ibnu Majah tidak ada ni di antara Ibrahim bin Jarir ini, di antara Ibrahim bin Jarir dengan Abi Zur'ah ni tak ada Mughirah, tak ada dalam riwayat Nasa'i. Sanad ni dah serupa ya sanad ni. Tetapi di antara Ibrahim bin Jarir tu tak ada Mughirah. Ibrahim bin Jarir dengan Abi Zur'ah tak ada Mughirah. Dalam Tabarani berkata, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada Abi Zur'ah kecuali Ibrahim bin Jarir. Dia tak ada ayat. Kalau ulama hadis kata hadis ni tak ada orang lain dah riwayat daripada Abi Zur'ah ni kecuali Ibrahim bin Jarir. Kalau ada lagi mesti dia sebut Mughirah. Ini tak ada sebut. Seorang riwayat daripada Abi Zur'ah, iaitu Ibrahim bin Jarir. Orang lain tak ada. Demikian juga kata Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib di bawah biografi Ibrahim bin Jarir, rawa an abihi wa an ibni akhihi, dan daripada anak saudara dia. Abu Zur'ah tu anak saudara kepada Ibrahim bin Jarir. Anak saudara. Yang ni pak saudara ambil hadis ni daripada anak saudara dia. Anak saudara tu ambil daripada sahabat Abu Hurairah. Ni orang panggil dalam istilah ilmu hadis riwayatul akabir anil asaghir. Riwayatul akabir anil asaghir, riwayat orang lebih tua daripada orang lebih muda. Moga ni anak saudara, tetapi ulama bahas pula dia ada Abu Zur'ah lebih tua daripada Ibrahim bin Jarir ni. Ini bukan riwayat akabir anil asaghir ini. Tak. Jawabnya dia bahas pula, dia kata Abu Zur'ah ni memang dia lebih tua dari segi umur,
tapi dari segi pangkat dari segi pangkat dia lebih muda, muka dia anak saudara. Anak saudara ni anak lah, walaupun lebih tua daripada pak saudara tu. Begitu. Makna riwayat akabir pada dari segi kedudukan, bukan dari segi umur. Daripada asagir dari segi kedudukan, bukan dari segi umur. Ini Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir, anak saudara dia lah. Dalam hadis ni tidak ada, kebanyakan tak ada Mughirah. Mughirah ni tersilap. Kalau ada dalam kitab ada Mughirah tu tersilap. Setengah-setengah kitab dia betul selalu, tak ada Mughirah. Di antara Ibrahim bin Jarir dengan Abi Zur'ah ni tak ada. Tetapi kurang molek juga tu. Kalau mengikut tertib lah, kalau mengikut kaedah kitab ni, dia tak boleh nak buat tak sukalu. Dia kena ada juga isyarat. Dalam nuskhah ni ada, kena tulis tepi, tak boleh pakai buat gitu. Suka hati kita tak boleh. Mana kita tahu, takut ada cerita ni ke mana-mana, kemudian tak terbuka lagi. Takut ada cerita ke mana-mana. Sebab itu Imam Nawawi dalam takrib dia, yang kemudiannya disyarah oleh Suyuti, namanya Tadribur Rawi, dia kata tak boleh buat kalau macam ni, dia kena tulis tepi. Itu kaedah ni. Fastanja qala Abu Dawud fi hadithi Waqi'. Ni perkara lagi. Dalam setengah-setengah kita tak ada langsung ni, dia pakai baiki tu. Sebab orang ni pun tersalah juga. Kau ni salah syarik ni, ni muka syarik ni rajin tersalah kan? Tidak, masalahnya dalam riwayat orang lain daripada syarik juga tak ada. Dalam Nasa'i ke, dalam Ibnu Majah ke, syarik tu juga, tapi tak ada pula. Ini bukan masalah keliru syarik ni, masalah keliru orang lain, penyalin. Jadi kita boleh kesan syarik kau kekeliruan syarik kau tidak ni, kau kekeliruan orang lain. Kita tengok sanad lain, tengok dalam kitab lain. Dalam kitab lain tak ada Mughirah, padahal daripada syarik juga. Macam mana kita nak kata syarik keliru, sedangkan sanadnya serupa je. Ini bermakna orang lain yang keliru. Abu Daud berkata dalam hadis Waqi', ni sebab tu tujuan dia awak mari di awal ni dua. Aswad bin Amir ambil daripada syarik, yang keduanya Waqi' ambil daripada syarik. Apa tujuan dia awak mari dua? Dia nak raya ada beberapa perkara yang berbeza. Perkara yang kedua yang berbezanya, Abu Daud kata dalam hadis Waqi', lepas pada sekat tadi tu serupa dah. Aswad bin Amir tu serupa dah dengan Waqi'. Cuma lepas tadi dalam hadis Waqi', dia kata kemudian Nabi SAW sapu tangan dia di tanah. Kemudian saya pun bawa bekas air lain, dia pun ambil air semaya dengan air hak baru. Ini adalah hak Waqi', dalam hadis Waqi'. Lepas tu masalahnya Abu Daud berkata hadis Aswad bin Amir lebih sempurna. Lebih sempurna lagu mana? Tidak lebih sempurna. Sebab apa? Hadis Aswad bin Amir hanya berhenti sekat tu je. Idza atal khala ataituhu bima'in fi taur aw rakwah fastanja. Sekat tu. Sebab itu dia kata ini lafaznya mula-mula tadi dalam sanad tu. Wa hadza lafzu, ini lafaznya hak dia akan sebut akan datang ni lafaz Aswad bin Amir. Tiba-tiba lafaz Aswad bin Amir berhenti setakat tu. Kalau berhenti setakat tu, riwayat Waqi' ada tambahan lagi. Bagaimana Imam Abu Daud akhirnya dia kata hadis Aswad lebih sempurna? Itu muskil. Sepatutnya dia kata hadis Waqi' lah lebih sempurna, sebab Waqi' ada tambah lagi. Ni dia kata hadis Aswad pula yang lebih sempurna. Sempurna kok mana? Kesimpulannya kita tak sepanjang kan? Kalau nak kira sedap ni bahan ni, kalau nak kira ni sedap bahan ni. Tapi takut setengah-setengah tu jadi jemu. Jadi jemu. Sedap ni perbahasan dia. Ini nak ayatnya dalam kitab hadis ni banyak berlaku benda-benda gini ni. Sebenarnya tidak mahfuz. Qala Abu Daud fi hadis Waqi' ni tak ada. Tak ada. Qala Abu Daud ada saja di belakang ni. Qala Abu Daud wa hadithul Aswad bin Amir atam. Hak tu saja. Hak ni keliru. Keliru penyalin. Sebab zaman dulu kita zaman cetak ni pun boleh jadi keliru. Cuai sikit ataupun tak cek molek. Cetak salah, saya bawa salah tu.
Bukan lagi banyak, seolah lagi banyak beribu-ribu saya tahu. Zaman dulu orang salin, kita tu guru, dia tak bui lah kau. Kalau bui dia nak pakai hak mana? Dia bui, orang pergi di rumah dia nak salin. Salin di rumah dia, ataupun dia bagi pinjam kau. Orang-orang yang dia percaya dia bagi pinjam. Orang tu salin sampai habis. Orang lain, orang kemudian salin daripada waktu pula. Kemudian salin waktu pula. Sampailah kepada zaman kita, zaman percetakan. Salin atas salin ni muka ramah kan. Ada orang ngatuk, ada hak jenis cuai, macam-macam lah. Nya terbubuh hak situ tu. Qala Abu Daud fi hadithi Waqi'. Sebenarnya tak ada. Kalau ada, dia bercanggah dengan Abu Daud. Kata kemudian hadis Aswad bin Amir lebih sempurna. Dan dia kata dah di awal, wa hadza lafzu, ini lafaznya. Ini lafaz Aswad bin Amir ni, semua dia sebut lafaz Aswad bin Amir. Artinya thumma masaha yadahu 'ala al-ard thumma ataitu bi ina'in akhar, ini adalah riwayat Aswad bin Amir, bukan riwayat Waqi'. Kalau kita kata riwayat Waqi', dia bercanggah dengan dua. Satunya Imam Abu Daud kata dalam sanad dia, wa hadza lafzuhu, ini lafaznya, ini lafaz Aswad bin Amir. So yang kedua di akhir itu dia kata hadis Aswad bin Amir lebih sempurna. Apa makna sempurnanya? Kalau berarti sekerat lebih sempurna hadis Waqi' lah kalau lagu tu. Ini kerana dua sebab ini kita mengatakan hak ni tak ada. Qala Abu Daud fi hadis Waqi'. Sebab itulah dalam syarah apa dia kata ni keliru. Keliru siapa? Bukan keliru Abu Daud, keliru orang kemudian. Bermakna hak ni tidak mahfuz dalam Sunan Abi Daud ni, tidak terpelihara. Tidak betul. Hak betulnya tak ada ni sini. Thumma masaha yadahu ni adalah lafaz riwayat Aswad bin Amir, bukan lafaz riwayat Waqi'. Hak Waqi' yang berhenti sekat tu fastanja, berhenti sekat tu. Bukan hak berhenti sekat tu riwayat Aswad, bukan. Tetapi riwayat Waqi' hak berhenti sekat tu. Hak Aswadnya tambah lagi. Sebab itu Imam Abu Daud kata riwayat Aswad, hadis Aswad lebih sempurna, barulah ada makna. Kalau tidak, tak ada makna. Inilah yang payah. Rekasnya begitulah. Sebab tu Abu Daud ni yang istimewa kitab dia, salah satu yang istimewanya ialah dia ada qala Abu Daud di akhir. Situ yang istimewa. Dia isyarat kepada kita tu. Dia bahas sanad. Dia bahas kandungan hadis tu. Dia tarjih hak mana lebih molek, hak mana lebih sempurna. Dia cerita kepada kita. Hak ni hak istimewa. Tetapi dia perbahasan sanad lah. Bagi orang yang mengaji turut betul, dia suka cara lagu ni. Kalau mukhtasar Abu Daud gapo dia tak ada. Kalau Abu Daud tak ada, dia buang. Sebab tu dia kira hal lebih dah tu. Hal lebih tu. Tapi kalau dalam kitab asas seperti yang kita baca ni memang ada. Kalau tak faham ni tak su. Baiklah. Babus siwak. Habislah situ. Ini cerita pasal siwak pula. Habis dah. Bab istinja. Bab berus gigi. Berus gigi ataupun gosok gigi. Siwak. Siwak itu mufrad. Jamaknya su'uk atau su'ukun, seperti kitab, kutubun, kitab, siwak. Mana perbuatan berus gigi itu, gosok gigi itu. Kalau alat yang digunakan untuk berus itu miswak, bukan siwak, miswak. Jamaknya masawik. Baiklah, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah yarfa'u. Ini orang panggil asahul asanid, sanad yang paling sahih. Imam Bukhari kata sanad yang paling sahih Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah. Hak tu hak paling sahih.
Imam Bukhari kata hak paling sahih hak tu. Sanad hak paling sahih. Imam Abu Daud beza dianya, sebelum Abi Zinad itu dua orang, Qutaibah bin Sa'id dan Sufyan Ibn Uyainah. Orang kuat-kuat belaka, tak apalah. Tetapi hak paling sahih Imam Syafi'i, Imam Bukhari kata Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Hak ni hak datang. Imam Malik yang ambil daripada Abi Zinad, Abi Zinad ambil daripada A'raj, A'raj ambil daripada Abu Hurairah. Hak ni hak paling sahih. Tetapi dalam ni pun ada juga sekerak tu hak paling sahih. Lepas tu bawah dia tu pun orang kuat-kuat juga, tak apalah. Maknanya hadis ini sahih lah, sanadnya tinggi. Ingatlah apabila anda tak sebut sahih pun, kalau baca kitab ni tak sebut sahih, cari sahih lah tu, cari sahih lah tu. Kalau dhaif anda akan sebut ini dhaif, ini tidak kuat, ini dipertikaikan. Kalau anda tak kata gapo, maknanya sahih. Ataupun sekurang-kurangnya hasan, sekurang-kurangnya hasan. Daripada Abi Hurairah yarfa'uhu, dia mengangkatkan hadis ini. Apa makna dia yarfa'uhu? Makna dia kata dia ambil hadis ini daripada Nabi SAW. Ini pun termasuk dalam lafaz mauquf, lafaz apa namanya, mauquf fi hukmil marfu'. Orang panggil hadis ini mauquf, berarti dekat sahabat, tetapi pada hakikatnya marfu'. Mana sampai kepada Nabi SAW. Jadi bila dia kata qala ni siapa kata? Bukan Abu Hurairah kata, Nabi SAW kata. Sebab apa dia kata dia yarfa'uhu? Dia mengangkatkan hadis ini yang kepada Nabi SAW. Qala, siapa qala? Nabi SAW kata, bukan Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah. Ini istilah lah, cara dia guna dalam meriwayatkan hadis tu, cara dia guna macam itulah. Qutaibah bin Sa'id kita sudah jumpa dah dulu. Sufyan bin Uyainah salah seorang mujtahid besar, lebih kurang sama kuat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri orang kuat belaka. Daripada Abi Zinad Abdullah bin Zakwan namanya, Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Abu Abdurrahman Al-Madani, terkenal dengan Abi Zinad. Zinad tu apa makna? Zinad tu maknanya batu api. Orang zaman dulu dia nak bakar apa-apa, nak ambil api, dia penyeh batu api. Pasal apa? Pasal otak dia geliga, cerah. Orang panggil Abu Zinad, orang gelar dia. Tapi dia tak apa kenal panggil batu api ni. Dia tak apa kenal sebab api-api ni kurang molek. Dia kata dia kurang kenal, boleh jadi ini dia tak say, orang angkat dia ke, boleh jadi juga. Tak kenal tu, boleh jadi juga ada kaitan dengan api tu, mana isyarat kepada tak molek lah api. Tetapi yang orang panggil dia begitu tu sebab dia ni cerdik. Thiqah faqih, dia ni thiqah faqih. Bukhari berkata asahhul asanid, sanad yang paling sahih Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Begitulah. Abu Yusuf meriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, saya pergi ke Madinah, saya dapati di sana orang mengadap, orang duduk mengaji dengan Rabi'ah, seorang nama Rabi'ah Ar-Ra'i, seorang lagi Abu Zinad. Tetapi dia kata saya dapati Abu Zinad lebih faqih, lebih dalam fahamannya daripada Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah tu pun cerdik bukan main dah, dia ni lebih lagi. Tak apalah itu. Anil A'raj Abdurrahman bin Hurmuz namanya, Abdurrahman bin Hurmuz, daripada Abi Hurairah. Tak apalah. Ini sebab Nabi SAW kata, laula an asyqa 'alal mu'minin la amartuhum bi ta'khiril 'isha wa bis siwak 'inda kulli salatin. Kalau tidak kerana aku takut atau aku bimbang akan menyusahkan orang-orang mukmin, tentu atau nescaya aku suruh mereka, aku perintah mereka mentakhirkan isyak. Sembahyang isyak ni lewat, biar lewat, sembahyang isyak lewat. Dan supaya mereka bersiwak pada ketika nak sembahyang, setiap kali nak sembahyang. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Zaid bin Khalid tadi.
lebih kurang tadi juga maksud dia. Kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umatku, tentu aku suruh mereka berus gigi inda kulli salatin. Supaya tadi juga Abu Salamah perawi kepada hadis ini mengatakan, saya melihat Zaid yajlisu fil masjid, duduk dalam masjid, berus gigi ni di telinga dia, iaitu di tempat pen bagi penulis setengah-setengah lah. Penulis zaman itu terutama dia menulis kan, dia letak sini, dia selit sini. Lepas sudah menulis dia selit sini. Dia ni sahabat ni Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia letak bulu gigi dia terletak celah telinga dia. Ada tempat penulis letak apa ni, pen dia situ. Setiap kali dia nak semaya, sebelum dia nak semaya, dia ambil bulu gigi dia gosok. Itu ceritanya. Satu. Yang kedua, lebih kurang itu juga Abdullah bin Umar, cerita Abdullah bin Umar ni, apa dia ni walaupun dalam keadaan suci, tidak suci pun, bila nak semaya ambil air semaya. Apa ceritanya? Orang ni cerita, dia kata asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya ambil wudu, sama ada dalam keadaan suci ke tidak suci. Setiap kali nak semaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan wudu. Ini asal. Bila terasa berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh kepada dia bukan ambil air semaya, tapi buruh gigi saja. Setiap kali nak semaya kena gosok gigi. Likulli salat, untuk setiap semaya. Ibnu Umar dia berasa dia kuat, dia mampu, boleh buat, maka dia tidak meninggalkan wudu untuk setiap kali semaya. Setiap kali nak semaya dia berwudu. Bila dia berwudu, dia gosok gigi jugalah, mana kira-kiranya begitulah. Abu Daud berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Ishaq, kata dia Ubaidullah bin Abdullah. Gitulah beberapa hadis. Ada 3 hadis dalam bab ni. Ada 3 hadis. Hadis yang pertama itu sahih, tak ada jadi masalah. Hadis yang kedua adalah sanad dia tu. Kalau kita bahas sanad dia, Ibnu Ishaq ada, Muhammad bin Ishaq ada. Hadis yang ketiga pun ada juga, Muhammad bin Ishaq. Bagi orang yang terima dia kata tak apa, boleh pakai. Bagi orang yang tidak terima, dia kata tak boleh. Sebab apa? Dia ni orang yang berat. Abu Daud terima. Kita kena tengok. Kita jangan tengok Abu Daud kalau dia mari dalam kitab dia ni, makna dia terima selalu. Sebab Abu Daud mengatakan dia ni dhaif. Dia ni Qadari Mu'tazili. Imam Abu Daud kata berfahaman Qadariyah dan Mu'tazilah dia. Maknanya dari segi akidah dia ada masalah. Kemudian dhaif. Dalam kitab-kitab rijal ada sebutlah. Dalam kitab Abu Daud ni dia tidak ayat pun tak apalah. Kita sudah tahu pendirian dia, pendapat dia tentang perawi. Dia sendiri sudah kata kalau macam tu sudah selesai lah. Lepas tu apa dia mari hadis ni juga? Apa dia mari? Dah dhaif dia mari juga. Biasalah tu. Kalau dalam Tirmizi serupa juga, sengaja dia mari hadis dhaif. Dia nak perkenalkan kepada kita banyak riwayat-riwayat ni. Bukan riwayat sahih saja, dhaif pun ada juga. Itu tujuan. Nak ayat banyak. Bukan satu sanad saja. Sanad sahih pun ada, dhaif pun ada, hasan pun ada macam-macam. Itu tujuannya. Terutama Tirmizi, memang begitu maksud dia. Bagi orang-orang yang tidak faham, dia kata apa ya awak mari hak dhaif. Padahal dia sendiri isyarat, dia kata ada dalam wafil bab daripada orang ni. Hak daripada orang ni tu memang sahih. Hak tu sebab apa dia tidak mari hak tu dengan sanad ni. Sebab tu kalau orang tidak ngaji, baca saja keliru. Kadang-kadang Imam Tirmizi nak mari memang sanad dia tu dia sendiri kata dhaif. Perawi dia tu dhaif. Lepas tu dia kata di hujung dia tu hadis ini hasan sahih. Mana pula hasan sahih? Sedangkan dia sendiri kata perawi tadi dhaif. Tak ambil kira orang lain. Orang lain kata tu suku pula. Hak dia sendiri kata. Kenapa jadi gini? Sebab itu dia kena kitab-kitab ni suku-suku. Dia ada cara dia sendiri. Kalau kita baca kitab Tirmizi, kita baca syarah dia, kita akan jumpa selesai masalah. Selalu Imam Tirmizi hak dia kata selepas dia mari hadis dhaif, perawi dia tu memang dhaif.
kita ulama-ulama rijal kata dhaif ataupun dia sendiri kata dhaif, lepas tu dia kata hasan sahih, dia nak isyarat kepada hak lain. Yang ni hadis dalam bab ni ada hak hasan sahih, bukan hak tu. Takut-takut kita kata dah ulama ni pegang lagu mana, dah hadis dhaif kan tak boleh pakai, tak boleh buat sandaran. Lepas tu Tirmizi buat mari hak dhaif. Takut-takut kita berasa ulama ni berkali pegang dengan hadis dhaif. Tidak. Hak dia isyarat tu ada hak sahih. Hak tu hak hasan tu. Hak ulama pegang dengan hak tu, bukan hak ni. Hak ni sebagai sokongan saja. Sebagai sokongan saja. Ataupun nak menceritakan mana perawi yang dhaif tu, kalau fahaman dia apa dia? Fahaman dia Syiah ke? Fahaman dia Mu'tazilah ke? Qadariyah ke? Qadariyah ke? Dia buat mari juga hadis demo tu nak ayat demo ni pun terima. Padahal hak dia sebut itu bercanggah dengan akidah dia. Ini menyokong ahli sunnah, menyokong kita. Sebab hak dia mari riwayat tu serupa dengan hak kita. Itu tujuan. Misalnya kalau Tirmizi ke siapa ke, ulama-ulama kita ni buat mari perawi Syiah, tetapi hadis tu tentang air sembahyang basuh kaki. Kita kata dah Syiah, dah dhaif, apa buat mari? Dia ada maksud dia sendiri. Dia nak ayat walaupun dia Syiah, dia supaya kita juga tengok dia ada riwayat juga. Basuh kaki, bukan sapuh kaki seperti Syiah. Tu tujuan dia nak ayat. Ini menyokong orang lain, orang luar pun ada sokong juga seperti kita juga. Bukan kita saja. Bermakna hak Syiah kata sapuh kaki itu saja dia. Saja dia. Orang-orang dia sendiri pun ada riwayat basuh kaki. Itu tujuan. Ataupun dia amari perawi Syiah misalnya. Lepas tu apa ni, as-salatu khairum minan naum, dalam bab subuh, as-salatu khairum minan naum. Pokok Syiah tak terima. Berapa pengarang-pengarang hadis ni dia mari perawi Syiah. Lepas tu dia sebut dia nak ayat perawi Syiah apa ada. Saja nak balas ya. Hak bahar tu. Kalau nak kira perawi dia apa ada. Ataupun kalau kita andaikan dia taqiyah, dia mari di kalangan kita, dia masuk di kalangan kita, dia riwayat kata serupa kita, nak suruh orang terima dia, ikut dia lah tu. Taqiyah tu boleh ke dia, dosa dia. Tapi dia ada riwayat sebab dia suruh pelawak, tak kira lah. Kadang-kadang dengan maksud itu pengarang-pengarang ni masuk dalam kitab dia nak ayat demo tu pun lagu ni pokok Mu'tazilah. Dan kalau kita kata Muhammad bin Ishaq ni dia Mu'tazilah, Abu Daud pun kata Mu'tazilah, Qadari, pokok Qadari Mu'tazilah ni tak percaya kepada takdir. Sekarang dia percaya kepada akal. Banyak perkara hadis kalau bercanggah dengan akal dia tak pakai. Bercanggah dengan akal tak pakai. Pokok Mu'tazilah kata gosok gigi warga dia acak sangat setiap kali nak sembahyang. Ni benda. Kita perhati mula. Gosok gigi warga dia dekat nak sembahyangnya. Gosok gigi lagu mana? Gosok gigi ni untuk bersih bukan? Apa kalau kerah-kerah jadi gadia lagu tu. Kalau kita ambil buah gigi saat ni seperti Zaid bin Khalid Al-Juhani ni letak sini, setiap kali nak sembahyang ambil gosok gigi setara mana? Cuba royak. Gosok gigi setara mana? Adakah siapa sebab nak mutah dia disebut kata hak Nabi SAW gosok gigi siapa setara tu? Kalau siapa mutah khilaf dah tu pula tu. Ada kata batal pula air sembahyang, dekat nak sembahyang dah. Kalau mazhab Hanafi, kalau darah gigi, tubik darah gigi, batal air sembahyang pula. Lepas pada tu kalau maksud nak cuci gapo kalau buat kereh-kereh sikit gitu. Nak ambil sunnah orang kata. Ambil sunnah. Puak-puak guna akal ni kalau nak kira dia tak terima. Tapi dia terima juga. Dia ambil. Dia riwayat juga hadis. Sebab itu Abu Daud ambil. Ni ramai orang tak faham benda-benda lagu ni. Dia tak faham. Bapa Tirmizi ambil riwayat Syiah. Dia ambil lah as-salatu khairum minan naum. Hak tak serupa dengan mazhab dia tu. Tak serupa dengan pahaman dia. Ambil hak tu. Menyokong kita. Tak serupa dengan dia. Kalau hak serupa dengan dia, tak sah, dia tak ambil. Dia tak ambil. Sebab sudah menjadi kaedah dalam usul hadis ni, kita boleh ambil daripada ahli bid'ah mana yang tidak menyokong mazhab dia, pahaman dia. Kalau yang menyokong mazhab dia, pahaman dia, misalnya riwayat dia cerita kalau bas subuh ni apa ni bukan as-salatu khairum minan naum,
hayya ala khairil amal tu kabar kena bai lagu tu. Siapa dia ada ambil? Imam Tirmizi ada ambil lagu tu? Tak ada. Kalau ambil lagu tu jadi Syiah juga. Tak ada. Tak ada. Cuba perhati. Cuba perhati. Apa dalam kitab-kitab ahli sunnah ni tak ada lagu tu. Hayya ala khairil amal. Oh, lepas pada hayya ala salah, hayya ala falah tu, hayya ala khairil amal. Bukan apa as-salatu khairum minan naum. Dia kata as-salatu khairum minan naum. Bid'ah Sayyidina Umar. Puak-puak Syiah kata. Imam Tirmizi ambil. Orang ni ambil riwayat Syiah hak sebut as-salatu khairum minan naum. Dia nak ayatnya, demo tu pun ambil. Serupa dengan kita. Itu tujuan dia ambilnya. Bukan nak ayat dia tu jadi hujah kita nak pakai hak dia. Dah. Orang kita pun ramai dah tak. Kalau tak ada dia pun memang kita tahu dah hak tu. Kalau tak ada dia apa? Itu tujuan. Kita kena faham. Ramai orang tak faham. Benar-benar macam ni lah. Kena berguru. Kalau tidak berguru tak jadi. Kita ni tak faham. Tak akan faham. Bahkan bila Tirmizi kata hasan sahih, kita kata Tirmizi hukum hasan sahih dah. Padahal kita tengok dalam syarah ulama-ulama rijal kata perawi ni dhaif, perawi ni dhaif. Kadang-kadang Tirmizi sendiri dia sendiri kata perawi tu dhaif. Belah mana dia kata hasan sahih pula? Sebab tu dia kena ngaji cara dia. Dia kena ngaji Tirmizi suku pula. Baru faham cara dia tu. Kaedah dia. Baru kita faham. Serupa juga di sini. Ni setakat ni hak bahas Ibnu Ishaq. Tak apalah. Dia masalahnya. Dia masalah. Bapa Abu Daud ambil juga. Sedangkan dia kata dia ni Qadari Mu'tazili. Dia sendiri kata. Kalau kita buka kitab-kitab rijal, kita akan dapati Abu Daud kata tentang Ibnu Ishaq. Dah Qadari Mu'tazili orang akidah tak apa betul lah. Tak betul. Kurang-kurangnya dia pasik. Kurang-kurangnya akidah tak betul ni. Rengan-rengan dia pun. Kadang-kadang Mu'tazilah ni sampai pada peringkat kafir ada juga. Sampai kepada peringkat kafir. Kalau tidak orang-orangnya fasik. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya bila dia kata Qadari Mu'tazili, dhaif dia kata. Dalam kitab Abu Daud ni dia tak kata. Dia tidak kata. Sebab tu kita tak boleh kitab ni saja. Kena tengok live. Kena tengok live. Baiklah. Babus siwak. Kitab siwak ni siwak ni supaya tadi juga hak tadi gosok tangan tu kan, dia termasuk dalam ittiba' juga, khilaf juga di antara ulama. Ada ulama kata gosok gigi ni hak molek je, kayu arak tu lah, kayu arak tu namanya kayu arak. Sekarang ni pun ada jual kayu tu di kedai-kedai, ada jual, siapa juga tempat kita kayu guna hak tu, hak molek ni. Itu orang panggil ittiba' suri. Sebab tadi tengok kaedah bila kita pegang jumpa banyak saja. Ittiba' hakiki kau dia gosok gigi, ikutlah dengan gap dia. Ikut. Boleh berubah, boleh berkembang sampai bila-bila. Boleh buat kajian lagi, boleh buat perubahan. Sekarang ni orang ambil pati dia tu, pati kayu tu, dia buat paste ubat gigi. Dia ambil pati, macam-macam cara orang buat. Tapi dia guna buru gigi biasa. Macam mana? Setengah ulama kata dak, hak tu kayu tu sama-sama. Hak ni pula kata dak, asalkan buru gigi. Tak kira buru gigi macam mana. Hak ni yang pentingnya buru gigi. Ittiba' hakiki. Ittiba' hakiki. Buru gigi ittiba' hakiki. Maksud untuk apa buru gigi? Untuk cuci, untuk jaga kesihatan gigi, gosi, mulut, kebersihan gigi, kebersihan mulut. Untuk jaga tu maksud tu. Ikutlah apa-apa pun, tidak jadi bercanggah. Bukan kata tinggal sunnah Nabi. Itu orang panggil ittiba' juga, tapi ittiba' hakiki. Sebab zahirnya tak serupa dah dengan zaman Nabi SAW. Zaman Nabi orang guna kayu tu. Baik. Setengah kata kayu tu ada khasiat. Ada khasiat kayu tu. Kenapa kita tinggalkan? Memang ada khasiat kayu. Memang istimewa kayu tu. Dengan sebab itu ini khusus macam penemuan Nabi SAW. Sebelum ni soalannya orang kafir, puak-puak Arab ni tak erti guna kayu tu.
Nabi SAW baru ajar dia, orang ramai ni guna kayu. Hak mana masuk Islam saja dia dapat bertuah, dapat kayu ni buah gigi, jadi cuci gigi. Maknanya orang kafir tu tidak. Ni sah lagi istilah. Sah lagi istilah. Orang panggil sunnah tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah. Hak Nabi SAW buat ni dia ada dua. Boleh jadi sunnah tashri'iyah, boleh jadi ghairu tashri'iyah. Tashri'iyah dengan arti hak Nabi SAW buat ni dia terikat dengan hukum hak 5. Hak ulama bahas wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke. Hak haram tu Nabi SAW tak buat lah. Kalau dia tak buat langsung dia marah. Maknanya haram. Sunnah lah tu, sunnah tashri'iyah. Mana sunnah merupakan syariat. Hak dia kata tu jadi syariat. Bila syariat kita boleh kata dia diwajib ke, harus ke, sunat ke, ataupun apa. Kita dapat tahu daripada perbuatan dia ataupun daripada kata-kata dia. Itu sunnah tashri'iyah. Soal lagi hak Nabi SAW buat juga, hak dia kata juga, tapi bukan tashri'iyah, bukan tashri'iyah, bukan merupakan syariat. Mana kita tidak terikat dengan hak tu, kita tidak terikat dengan hak tu. Apa yang dia buat hanya menunjukkan harus. Dia makan roti, kita kena makan roti kau. Sunnah juga tu, dah dia makan sunnah. Setiap perbuatan dia tu sunnah lah. Tetapi sunnah ghairu tashri'iyah, bukan termasuk dalam syariat tu dengan arti sunnah boleh pahala ke, wajib ke kita kena makan biar serupa dengan dia, biar tak kenyang pun kita kena makan juga. Latih diri kita biar serupa dengan Nabi SAW. Tak ada siapa dia kata lagi, tak ada. Ini ghairu tashri'iyah. Hanya harus kita nak makan apa boleh, tak ada kena mengena tu. Dengan boleh pahala lebih ke, tak ada kena mengena. Daripada kita makan nasi, tak ada kena mengena. Nabi SAW tak pernah makan nasi, dia makan roti. Kita makan nasi tak mau, roti itu jajaran. Makan roti bukan termasuk dalam sunnah tashri'iyah. Padahal kalau kita tak makan langsung pun tak apa, tak kurang iman kita kalau tak makan langsung. Ini sunnah ghairu tashri'iyah. Supaya juga masalah pakaian, dia pakai pakaian yang tertentu, dia pakai selipar dalam bentuk itu, dalam bentuk ini, itu ghairu tashri'iyah. Kita tidak terikat tu, tidak kata jadi lebih kita, jadi makam kita jadi naik kerana kita ikut cara-cara itu, tidak, tak ada. Begitu juga perang, dia guna menjanik zaman itu. Menjanik ni apa ni, bedah besar. Bedah tu dia buat macam kereta kebal zaman itu. Bedah batu besar batu bukit nak ambil. Jadi apa ni, megang batu tu pun besar juga. Nak pegang ni, nak eret ni, nak bedah ni, bukan seorang dua, boleh berpuluh-puluh orang pegang, tarik. Lepas tu kena apa ni, pintu benteng jadi pecah. Itu menjanik. Bila perang, dalam perang Khandaq dia gali parit sekeliling, gali parit. Bila perang pakai pedang, pakai tombak, pakai macam-macam lagi lah. Hak tu kita mesti kena ikut ke? Wajib kau ikut? Sunnah kau boleh pahala banyak kalau kita ikut tu. Makruh kau lagu mana? Tak termasuk. Hak ni mengikut keadaan lah, sesuai ke tidak? Sesuai ke? Ini orang panggil sunnah juga. Sebab Nabi SAW pernah buat lagu tu, tapi tak ada kena mengena dengan kita. Kita tak perlu ikut. Kalau tak ikut, orang tak panggil tinggal sunnah. Sebab apa? Dia termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Bahkan kalau kita ikut, sebab tu anda kata dah tadi, kalau ikut kadang-kadang ittiba' suri ni tak boleh. Kalau kita ikut bahaya. Macam sekarang ni, kita nak perang, kita nak ikut sunnah, kita gali parit sekeliling Kota Baru. Apa faedah gali parit? Orang dengan pelepah peluru berpandu, guna peluru berpandu sekarang, mari dengan jet, dengan kapal terbang, mari bom. Tak ada faedah. Zaman dulu dia ada faedah, sebab orang perang dengan kuda. Kita sedikit, kita nak kawal dia macam mana? Iaitu dengan cara gali parit. Apabila dia mari, kuda tu jatuh dalam tu. Dah lah kita nak kawal keadaan. Ada maksud pada masa tu. Sekarang tidak sesuai. Walaupun Nabi SAW buat, kita tak boleh ikut. Tidak bermakna kita tinggal sunnah. Tidak bermakna kita menafikan sunnah, menolak sunnah. Tidak. Ini makna ittiba' suri. Kadang-kadang tak boleh ikut. Tak boleh.
Tapi ittiba' hakiki kena ikut, iaitu bagaimana cara nak mempertahankan diri. Hak tu kena ikut. Tak boleh lok kat orang. Kena fikirlah apa yang sesuai. Tu ittiba' hakiki. Tetap ada sampai bila-bila. Tak kira dalam keadaan lagu mana. Jadi hak ni termasuk dalam sunnah tashni'iyah ke ghairu tashni'iyah. Buah gigi tadi. Guna buah gigi tadi. Masing-masing lah orang kata. Setengah orang kata tashni'iyah. Setengah orang kata mana lebih baik kalau kita guna kayu tu. Buah gigi tak ada khilaf. Gosok gigi tak ada khilaf. Hak tu semua kata sunnah. Masalah guna kayu tu, mestikah kita terikat dengan kayu tu baru kita dapat kelebihan atau tidak? Tu macam-macam lah pendapat masing-masing. Cuma kita nak bahas dari segi usul. Dari segi usul, hak ni termasuk dalam sunnah tashni'iyah ke ghairu tashni'iyah. Bagaimana kita nak tahu sunnah tashni'iyah ke ghairu tashni'iyah? Bagaimana kita nak tahu? Sebab ada bendanya memang tashni'iyah, walaupun benda tu benda biasa, selalu orang guna, orang biasa pun guna, tapi dia tashni'iyah. Hak ni kita nak tahu tashni'iyah ke tidak ghairu tashni'iyah. Hak ni kita nak tahu. Jawapannya pada anda tidak termasuk dalam tashni'iyah. Sunnah ghairu tashni'iyah, guna kayu tu walaupun dia ada kelebihan, suku hak tu. Hak tu suku. Sebab apa? Gini cara kita nak tahu mudah ya. Sunnah tashni'iyah ni khusus dengan orang Islam saja. Nabi SAW royak, sebelum pada tu orang lain tak tahu. Dia royak baru tahu. Itu sunnah tashni'iyah. Orang lain tak guna, dia saja yang baru ajar benda tu, baru orang guna. Itu baru sunnah tashni'iyah. Lepas tu misalnya dia makan ni bukan sunnah tashni'iyah. Makan, semua orang makan, orang kafir pun makan. Cara makan tu bismillah dulu, tu sunnah tashni'iyah. Makan tu sendiri, makan apa-apa itu tidak tashni'iyah, ghairu tashni'iyah. Tapi cara makan, pakai tangan kanan, terikat tangan kanan, tak boleh makan tangan kiri. Tu sunnah tashni'iyah. Memang orang kafir pun ada juga makan tangan kanan, tapi betul lah, bukan kerana ikut Nabi. Kita ni kerana ikut Nabi. Nabi suruh, kita tahu Nabi suruh makan tangan kanan. Kerana itu jadi sunnah tashni'iyah. Kita buat boleh pahala. Walaupun serupa orang kafir pun makan dengan tangan juga pada masa tu, tapi dia tak boleh pahala. Kita boleh pahala. Orang kafir makan juga, tapi dia tak baca bismillah. Kita baca bismillah. Baca bismillah, sunnah tashni'iyah. Sebab orang kafir tak buat tu. Baik, kita nak soal ni dalam masalah ni. Gosok gigi ni orang kafir tak gosok gigi ke? Gosok patutlah, tak sedap duduk kalau tak gosok. Sepatut rasa berak kita kata. Tak rasa kecing ke, benda-benda yang seumpama itu semua orang berasa tak sedap ni. Orang berasa tak sedap. Cuma cara dia kecing sambil caca, dia berasa hairan. Nabi SAW kecing sambil duduk, cara tu lain. Tapi kecing tu sendiri kecing belaka. Lepas tak sedap duduk, kalau tak sedap duduk belaka. Kalau tak rasa berak, atau tak istinjak dengan batu sekurang-kurang je. Masalahnya orang kafir ni dia tak gosok gigi ke? Gosok, patutlah. Lepas bila kita kata ni ada kelebihan dia, ada keistimewaan. Jadi keistimewaan atau kelebihan sesuatu ni kena orang Islam saja kau tahu. Orang kafir tak tahu kelebihan yang ada pada benda-benda. Sekarang ni pun kita tengok berapa banyak orang kafir dia tahu khasiat benda ni, khasiat benda ni. Biasalah tu. Kalau orang kafir gosok gigi juga, dia gosok dengan apa pada masa tu? Dia gosok dengan apa? Dia gosok dengan kayu ni juga. Lepas tu kita kata, macam mana boleh? Dia mana tahu khasiat gitu kan? Berapa orang kafir tak ada tahu khasiat kau? Sebab itu anda nampak ini tidak termasuk dalam sunnah tashni'iyah. Kita nak guna boleh, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW pun guna. Memang ada kelebihan dia, tapi kita nak kata lebih dapat pahala kalau ni, tidak, tak termasuk dalam itu. Harus saja. Siapa-siapa nak buat boleh, tak saya buat pun tak apa juga. Nak guna cara lain tak apa, sebab dia tidak termasuk dalam sunnah tashni'iyah. Itu benar. Kita tahu mana benda ni tidak khusus dengan orang Islam. Orang kafir pun buat juga. Misal pakai kain, Nabi SAW pakai kain, Abu Jahal pakai kain juga. Dengan sebab itu kita kata pakai kain ni tidak sunnah tashni'iyah. Kita nak pakai kain boleh, tapi jangan dianggap pakai kain ni dapat pahala lebih gitu daripada seluar misalnya. Jangan, itu tak betul. Ini benarnya kita kena faham masalah
bagaimana nak bezakan di antara sunnah tasyri'iyah dengan ghairu tasyri'iyah? Kalau semaya, oh tu tentu dah orang kafir tak semaya, hak tu tentu dah sunnah tasyri'iyah. Ni masalah biasa-biasa ni. Kadang-kadang keliru. Kita nak tahu macam mana. Macam saat ni. Misalnya, ada orang kafir makan dengan tangan kanan? Tetap makan dengan tangan kanan? Tidak. Sunnah tasyri'iyah. Adakah dia baca bismillah? Tak ada. Sunnah tasyri'iyah. Lagu tu. Tetapi setengah-setengah benda kita pun buat, dia pun buat. Itu tidak tasyri'iyah. Tidak tasyri'iyah. Lagu itulah cara nak faham. Supaya juga di sini ana tidak menafikan dari segi kelebihan kayu arak tu. Dah banyak lagi kayu-kayu lain, bahan-bahan lain. Ya, bagus untuk gigi. Orang guna arang, orang guna garam, orang guna air asal lima, macam-macam untuk gigi ni. Bukan kayu arak tu saja. Gunalah apa pun, asalkan maksud asal tu sampai. Gunalah apa, terbuka. Buah gigi, bukan buah gigi tak bagi tu saja. Nak guna buah gigi lah ni, pakai buah gigi bateri, boleh, apa je. Barulah nampak Islam ni terbuka, luas. Terbuka luas. Nak pakai hak tu, lagi lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi jangan dianggap orang lain tak ikut sunnah. Tak betul. Kena faham sunnah ni sunnah gapo dulu. Sunnah gapo dulu. Kena faham dulu. Lepas tu dia ni panjang lagi nampaknya. Kena berhenti sekali. Wallahu a'lam.